Jadi hari ini kami berbangga kerana tokoh kebangsaan Mahal Hijrah 1444 Hijrah iaitu Tan Sri Datuk Haji Osman Mustafa bersama dengan Haziq dan juga Dayah di studio MSH hari ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq dan Dayah, apa khabar? Khabar baik. Selamat Mahal Hijrah 1444 Hijrah. Dan saya sebenarnya terus tertarik sebab nampak Haziq dengan Tan Sri macam anak beranak. Oh, betul. Tan Sri, saya tak ada plan pun nak pakai baju sama kan. Tapi tiba-tiba orang kata jodoh tu kuat. Jodoh. Tapi sebenarnya Dayah, sebelum kita borak panjang dengan Tan Sri, saya ada satu perkara nak bagi tahu yang memang saya kagum. Dekat depan saya, boleh tak izinkan saya Tan Sri? Okey. Dekat depan saya ada nota daripada Tan Sri Datuk Haji Osman. Apa yang menariknya, nota ni dalam tulisan Jawi. Dalam tulisan Jawi yang memang kalau kita tengok seperti nota kita tulis dalam bahasa Melayu. Bahasa tulisan Rumi, dia tulis tulisan Jawi lah. Dan kita ada bertanya dengan Tan Sri, sebenarnya memang biasa kalau nota tulis dalam bahasa Jawi, Tan Sri. Ya, Jawi. Tulisan Jawi. Memang. Daripada dulu dan segala minit-minit arahan sewaktu saya bertugas kepada pegawai-pegawai, saya tulis dalam Jawi. Walaupun dia itu bukan pegawai agama. Kadang-kadang dia terpaksa belajar dengan kawan-kawan yang ustaz-ustaz. Apa yang KP tulis ni. Tapi lebih lancar dan lebih laju membaca dan menulis dalam tulisan Jawi. Tapi Tan Sri, semasa Tan Sri mendapat maklumat yang Tan Sri dipilih sebagai tokoh Mahal Hijrah 1444 Hijrah ni kan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi apa yang Tan Sri masa tu apa yang berlaku Tan Sri? Tan Sri tengah berada di mana? Saya berada di rumah dan rasa terkejutlah. Tak sangka Ustaz Zarifi bagi tahu ada benda yang mustahak nak bagi tahu. Kebetulan saya tak ada. Jadi selepas tu isteri bagi tahu supaya kau balik. Saya pun teroja lah. Kenapa dipilih sebegitu ya? Masa tu Tan Sri kira macam tertanya-tanya. Ya, tertanya-tanya. Jadi seharusnya sewajibnya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana anugerah ini dan juga junjung kasih ke bawah duli Tuanku Seri Berkauniatul Agong atas perkenan baginda memilih saya pada tahun ini, dan juga tak lupa pada Yang Amat Perdana Menteri dan juga Menteri Agama yang telah pun peringkat awal pemilihan di situ. Walaupun saya memikirkan, saya pernah sebut pada kawan-kawan media, dari segi sumbangan tidaklah seberapa berbanding ada lagi kawan-kawan yang hebat-hebat, tetapi anugerah ini memberi semangat kepada saya untuk terus berjuang memberi syiar Islam kepada masyarakat. InsyaAllah. Sebenarnya bila Tan Sri bercakap tak ada apa-apa sangat berbanding dengan kawan-kawan, saya rasa Tan Sri sebenarnya menjadi seorang yang orang kata rendah diri sebenarnya. Selayaknya Tan Sri mendapat tokoh kebangsaan Mahal Hijrah 1444 Hijrah ni. Dan kita tahu sebenarnya Tan Sri ada banyak memberi signifikasi kepada pembangunan ummah dan juga negara. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan sedikit. Okey, kembali pada silam 36 tahun saya sebagai KP. Dan mungkin jawatan kuasa ini menilai di situ dalam tempoh berkenaan apakah kejayaan yang saya dapat kita capai dalam membangunkan Islam bersama JAKIM ni bersama dengan Agensi Agama Islam Negeri-Negeri. Bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri, bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri, dan juga perluaskan lagi kepada luar negara. Mana hubungan itu. Jadi di situlah peluang yang diberi kepada saya dalam tempoh itu untuk orang kata ni merancang, melaksana program-program yang begitu besar, dan sehingga kita mendapat kita kata pengiktirafan daripada luar negara, pengiktirafan dalaman. Kalau kita lihat JAKIM dari segi pengurusan mentadbir hal ehwal Islam bersama negeri, saya dapat waktu itu JAKIM pernah dapat anugerah paling inovatif di kalangan jabatan-jabatan di bawah jabatan Perdana Menteri, 90 jabatan lebih. Dan pernah juga kita dapat anugerah di peringkat antarabangsa oleh negara Kuwait. Pengurusan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang terbaik di dunia. Pengiktirafan diberi oleh kerajaan Kuwait. Dan banyak lagi yang kita dapat cipta
contohnya pengurusan halal, sistem pengurusan halal, sistem kursus perkahwinan yang you nak kahwin tu kena datang khusus. Negara-negara Arab sendiri tak ada. Ya. Nah, pengurusan halal. Jadi sistem pengurusan halal yang kita buat bersistem, tilawah bersistem, cara kita daripada penghakiman dan sebagainya, majlis mereka datang ke Malaysia. Cuba bayang, negara Timur Tengah belajar untuk sistem halal di Malaysia, sistem khusus perkahwinan di Malaysia, di negara kita. Kita rasa bangga. Menjadikan kita sebagai contoh. Pada negara. Sepatutnya negara mereka lebih bunyi kerana Islam dah. Negara mereka lebih kita nak ikut. Tapi mereka melihat kepada kita. Kenapa? Kerana kita telah mencipta sistem tu. Ya. Okey, jadi Tan Sri bersama dengan JAKIM daripada tahun 1982. Dan terus menjadi ketua pengarah selepas itu daripada tahun 2011 sampai ke tahun 2016, kemudian disambung 2 tahun lagi. Ya. Tapi nak tanyalah Tan Sri kan, bila kita sambut Maal Hijrah ni kan, kita tahu berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nak tanya Tan Sri, bagaimana peristiwa itu menjadikan Tan Sri seorang Tan Sri Datuk Haji Osman sekarang, kan? Apa dalam bidang yang Tan Sri ceburi juga? Sudah pasti kita lihat di situ dalam inspirasi lah, hijrah itu harus ada nilai-nilai di situ. Kalau kita lihat hijrah itu sendiri ada nilai-nilai perpaduan dalam kita kerjasama, dalam kita melaksanakan tugas harus ada perkara seperti itu. Ada nilai-nilai pengukuhan dalam kita sebagai Islam, pengukuhan dari segi akidah. Pergi di mana pun kita tidak boleh longgarkan. Kita harus pegang akidah kita. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu sahabat berpindah daripada berhijrah daripada Makkah ke Madinah untuk mengukuhkan keimanan tu, untuk menjaga akidah. Sebab kita harus dalam melaksanakan tugas, itu yang penting, keimanan. Kalau kita sudah ada iman di dada, berarti mari apapun cabaran apapun kita tidak akan kita kuat. Kita akan kuat. Benteng. Baik, Tan Sri, kita nak tanya juga mungkin Tan Sri boleh kongsikan harapan Tan Sri kepada umat Islam di negara ini dan mungkin juga umat Islam di seluruh dunia, lagi-lagi untuk menghayati Maal Hijrah. Sudah pasti kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Itu kita tidak boleh elak. Kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dan kalau di Malaysia ini harus wajib kita mengamalkan amalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya tidak ada ekstrim dalam pelaksanaan agama. Itu yang kita nak sederhana. Dan sudah pasti jati diri kena ada. Nilai-nilai akhlak kena ada, integriti kena ada dalam melaksanakan tugas. Kalau kita dapat gambarkan, dapat laksanakan apa yang saya sebut tadi, diri kita akan lebih mantap. Bahkan kalau diri kita mantap, keluarga kita mantap, dan sesuai juga dengan PM sebut lah, keluarga Malaysia. Maknanya kalau keluarga itu mantap, sudah pasti tema Maal Hijrah kali ini pemakin kepada kemakmuran, sudah pasti kita akan capai makmur, kita akan bahagia. Yang pentingnya diri dulu, diri dan juga keluarga. Baik, itu satu nasihat yang saya rasa luar biasa, supaya menjadi satu peringatan untuk kita kena betulkan diri kita dari akarnya. Iaitu berpegang pada Al-Quran dan juga hadis sunnah. Baik, terima kasih banyak-banyak Tan Sri sudi kongsi bersama kami. Sebenarnya kami rasa sangat berusaha hati untuk ada Tan Sri di studio hari ini. Sekali lagi kami ucapkan tahniah atas pencapaian sebagai tokoh kebangsaan Maal Hijrah 1444 Hijrah. Sekali lagi ini dia Tan Sri Datuk Haji Osman Mustafa. Terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika.